A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaihi. Muka surat 8. Dan hasil daripada yang tersebut tu dah. Apa itu terik dah tu sikit Kalau musannif rahmatullah alaih. Baik, dan hasil daripada yang tersebut itu bahawasanya taubat itu terbahagi atas 3 martabat. Jadi kesimpulannya bahawa taubat ni ada 3 martabat. Pertama sekali taubat orang yang awam. Orang awam ni orang macam kita lah. Yang kedua taubat orang yang khawas, orang yang lebih khusus. Yang ketiga taubat orang yang khawasul khawas, yakni orang yang lebih khusus dalam kalangan orang-orang yang khusyuk. Jadi ulama tasawuf telah membahagikan taubat ni kepada tiga peringkat lah. Orang awam, orang yang khusyuk, dan orang yang lebih khusyuk lagi. Baik, ada pun orang yang awam itu, yakni taubat untuk orang awam, maka iaitu tersimpan taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir itu. Jadi kalau taubat orang awam ni dia taubat yang melibatkan dosa yang zahir sajalah. Jadi siapa saja yang taubatnya hanya membabitkan dosa yang zahir, maka kedudukan taubatnya itu panggil taubat orang awam. Macam dia buat salah lah, yang melibatkan segala perbuatan dia, sama ada percakapan dia ke perbuatan dia ke, yang melibatkan amalan zahir. Kemudian dia taubat.
hak tu je dia taubat. Maka tak kira lah dia orang alim ke tak alim ke, maka dikira taubat tu kelas taubat tu taubat orang awam. Tu kurang dia. Seperti ia taubat daripada berbuat zina, dan taubat ia daripada membunuh akan manusia. Ini perbuatan-perbuatan zahir belaka, maksiat-maksiat zahir. Dan taubat daripada merampok, dan daripada mencuri dan barang sebagainya. Ini contoh-contoh dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang bersifat zahir. Zahir ini maksudnya perbuatan zahir kita lah, amalan zahir kita. Jadi taubat daripada semua ini adalah merupakan taubat orang awam. Jadi kalau kita melakukan taubat hal ni saja, maka kelas taubat kita taubat orang awam. Dan barang sebagainya daripada segala maksiat yang zahir. Apa saja kesalahan dan maksiat yang zahir, maka taubat terhadap maksiat yang zahir itu adalah merupakan taubat kedudukan orang yang awam. Baik, kita nak tengok taubat yang khusus ni pula ke mana. Baik, kerana mereka itu tiada mengetahui akan dosa yang batin. Sebab dia tak taubat batin tu sebab dia tak tahu pun ada dosa batin, ataupun dia buat tak tahu. Dia tak tahu ada dosa batin atau bawa tak tahu. Dia tak endok. Pada dia biasalah benda gitu. Jadi tidak cara pun bahawa ada dosa batin yang perlu juga taubat. Jadi dia berikan perhatian kepada kesalahan zahir saja. Jadi siapa yang kedudukan macam tu, maka dinamakan taubat awam. Yang ni maksiat yang di dalam hati. Dia tak tahu adanya maksiat yang melibatkan dalaman manusia ni, dia tak tahu. Mungkin kerana tak belajar dan sebagainya, tak kira lah. Jadi dia tak tahu dan tak melihat. Pada dia kesalahan tu zahir saja dan perlu bertaubat tu saja. Itu kedudukan orang awam. Maksiat yang di dalam hati, betapa ia taubat daripadanya. Macam mana dia nak taubat terhadap dosa-dosa yang batin? Dia pun tak tahu benda dosa batin. Dia tak tahu, tak pernah belajar. Jadi itu adalah kelas orang awam. Dan dari kerana inilah kebanyakan orang yang awam itu mati ia padahal ia mengekali daripada dosa yang batin. Ni yang lima. Jadi tak tahu ada dosa batin ni. Jadi rupa-rupanya bambuk dosa-dosa batin dia tu berterusan dan dia kekal berada dalam keadaan seperti itu. Sifat-sifat buruk dalam tu dia tak bertaubat. Dia tak baiki benda tu. Jangan kekallah dia dalam maksiat yang batin. Padahal ia tiada sedar daripadanya. Dia tak sedar pun benda tu sebab dia tak mengaji. Tak belajar, tak mengaji, tak tahulah benda ni. Baik, kerana murad dengan orang yang awam itu. Sekarang Syekh nak beritahu siapa orang awam tu. Tadi kita beritahu taubat orang awam ni, dia hanya taubat yang melibatkan dosa zahir saja. Dosa batin pada dia tak tahu. Sebab dia dah tahu benda tu. Dah tahu. Baik, yang dia kenali, yang dia murad dengan orang yang awam itu, yang dimaksudkan dengan orang awam ni, ukurannya kat mana? Nak tahu orang awam, orangnya orang khusus, apa ukuran dia? Iaitu orang yang tiada mengetahui akan ilmu tasawuf. Dia tak tahu ilmu tasawuf, dia tak mengaji, tak belajar. Jadi bila tak mengaji, tak belajar ilmu tasawuf, secara otomatik lah dia tak tahu dosa-dosa batin. Dia tak tahu. Kalau dia tahu pun sedua je, orang biasa sebut tu. Hak lain lagi tak tahulah. Jadi hak biasa orang sebut riak, itu biasa orang sebut. Mana molek riak pun tak tahu, benda riak pun tak tahu. Dan hanya senya ia menyimpankan mengetahui ilmu yang zahir juga, yakni dia hanya sekadar tahu ilmu zahir saja. Maksudnya hukum-hukum yang zahir lah, perintah yang zahir, larangan yang zahir, itu je dia tahu.
Jadi siapa yang hanya tahu kewajipan agama yang berkait dengan hal-hal zahir saja, maka itu adalah orang awam. Dari segi pengetahuan dia. Jadi kita nak ukur awam dan awam ni ada dua ukuran. Satunya dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi pengetahuan ni seperti yang disebut tadi lah, dia hanya tahu masalah perkara-perkara yang bersifat zahir saja. Perintah yang zahir, larangan yang zahir. Perintah sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian larangan tak boleh curi, tak boleh merokok, tak boleh berzina dan macam-macam. Dia tu je dia tahu. Jadi dari segi pengetahuan, siapa yang tahu sekadar tu, maka kelah dia orang awam. Sekalipun dia sangat mahir, tahu segi hukum hakam zahir ni, segala persoalan yang berkait dengan hukum perintah-perintah yang zahir dan larangan-larangan yang zahir ni, dia tahu detail dengan dalil-dalil sekali, dengan persoalan hujah-hujah fiqhnya, dalil-dalil dan hukum-hukumnya, dia tahu dalam ni. Tapi dia tetap kira sebagai martabah awam. Tapi dia tak tahu tentang hukum-hukum yang batin. Seperti ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Maksudnya usuluddin itu tak nak lagi lah. Dia tahu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Padahal ia tiada menjalani ilmu tarekat. Tarekat ilmu tasawuf lah. Dia tak belajar dan cuba nak menghayati ilmu tasawuf ataupun ilmu tarekat. Maka sekalipun dia dalam bab usuluddin, dalam bab fiqh, tapi dia tak ada pengetahuan tentang tasawuf atau ilmu tarekat ni, maka dari segi itu dia ditarafkan sebagai awam. Orang awam. Apatah lagi ada petua-petua yang sebut tasawuf ni tak ada dalam agama. Hari ni kau pelik lagi. Bukan sekadar hidup mengaji, hidup belajar. Bahkan kenyataan pula tak ada tasawuf ni. Tak ada. Itu yang berlaku pada hari ni. Kita pun kejut dulu. Yang kita dengar ni daripada bukan daripada orang kampung, daripada orang yang ada doktorah, orang yang ada kelulusan PhD dalam bidang pengajian Islam. Tak ada ilmu tasawuf ni. Tak tahulah warna pengajian pun tak tahu. Mengaji mana tak tahulah. Tiada menjalani ilmu tarekat dan ilmu tasawuf. Yang tidak belajar ilmu tasawuf dan penghayatan dia. Dan jikalau ia alim pada ilmu yang zahir itu sekalipun bab ilmu zahir, bab fiqh dia detail, tahu betul hukum akal. Ulama besar dalam bab fiqh, tapi tak mengaji, tak tahu tentang hukum batin tasawuf ni, dia tetap ditarafkan sebagai awam. Tetap ditarafkan sebagai awam. Seperti kebanyakan fuqaha yang pada masa akhir ini. Jadi Tok Syekh Abdul Somad ni, dia kata seperti yang berlaku pada zaman dia tulis kitab ni lah, zaman dia tulis kitab ni, seperti yang banyak berlaku di kalangan fuqaha. Siapa dia fuqaha? Daripada faqih, yakni istilah kepada ahli hukum, orang yang tahu hukum fiqh, orang yang dalam hukum fiqh, alim ulama dalam bab fiqh ni. Jadi berlaku pada zaman Syekh Abdul Somad ni, fenomena dia alim bab fiqh usuluddin tapi tak tahu bab tasawuf. Tak mengaji. Berkemungkinan kerana persepsi tadi dah, pada dia tak ada ilmu tasawuf. Ada setengah tu begitu. Ada setengah tu ada tapi dalam mengaji tak ambil hal mana. Yang tak ada doktor mana ilmu tasawuf ni. Yang ilmu bahati je pada dia. Dan dari kerana inilah kata Imam Malik dan lain. Maka kerana inilah, kerana adanya orang yang tak mengaji ilmu tasawuf ni, ambil bahagian fiqh, akidah dan fiqh saja, maka Imam Malik pernah berkata tentang perkara ni. Imam Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya, dan barang siapa mengetahui ilmu fiqh zahir lah, hukum hakam zahir, dan tiada mengetahui ilmu tasawuf, tidak tahu hukum hakam batin, tidak tahu. Maksud tak tahu tu, dia tahu sikit-sikit, mungkin bukan tahu langsung, mungkin tahu, tapi tahu yang tak padang lah. Maka sesungguhnya jadi fasik. Fasik kan? Kau mana jadi fasik?
Dia tahu buat semayang, buat puasa, dia buat lengkap tu. Perintah semayang dah sana, puasa. Apa tu larangan jangan berdusta, jangan mencuri, jangan merokok, dia tahu tu. Dan dilaksanakan, tapi letak pada kedudukan fasik dalam kalam Imam Malik. Kok mana jadi fasik? Kena tengok dari aspek mana dia jadi fasik. Jadi kalau kita tengok di fasik dia tu, fasik ni orang yang mengekali dosa. Orang mengekali dosa, terutama kalau lebih-lebih lagi dosa-dosa besar. Jadi orang yang tak belajar tasawuf ni, tidak tahu pun hukum makan tasawuf ni, kalau dia tu tak nak lagi dah, banyak bersarang sebab buku, tak tahu pun benda tu buruk. Riya, takabur, unjuk, hasad dengki, permusuhan, kebencian, macam-macam di belakang tu. Iri hati, tamu, tu macam-macam. Jadi kalau kita tak mengaji, dah nampak buah tu. Kita ingat perasaan kita je. Tak nampak ni rupanya banyak penyakit-penyakit batin kita. Jadi kalau benda tu sentiasa bersarang dalam hati dengan hasad kita, dengan takabur kita, dengan ujub kita, dengan dengan iri hati kita, dengan tamu kita, macam-macam lagi timbul. Kalau benda tu kekal dalam hati. Kerana ta'rif fasik ni orang yang mengakali benda tu. Jadi kalau dia jaga hukum makan yang zahir, dia semayang, dia buat perintah yang zahir, dia tinggal larangan yang zahir, tapi dalam hati dia banyak kakak-kakak ini berkekalan, maka dia jatuh hukum fasik. Kalau hukum zahirnya itu merupakan alim, maka jatuh hukum fasik. Dan inilah makna kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Inilah kata yang dimaksudkan daripada kata-kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili rahimahullah ta'ala. Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lam. Artinya, barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu tasawuf, tidak belajar secara khusus tentang tasawuf, tidak masuk dalam dengan tidak terlibat dengan pengajian dan perhayatan dia, nescaya mati, padahal ia mengekali atas dosa yang besar. Dia mati dah situ, rupanya berkekalan dia buat dosa-dosa besar. Ini kata Abdul Hasan Asy-Syazili. Lepas tu kalau kita tengok dia menjadi sunnatullah, dia kata apalah. Ada riwayat menyebut dalam urusan keagama ni, mula-mula sekali akan diterik, akan diambil adalah khusyuk. Orang masih lagi sembahyang, tapi diterik seseluruh, hilang khusyuk. Khusyuk tu hilang. Kerana hilang khusyuk ni banyak faktor lah, banyak sebab lah. Tapi diberitahu dalam riwayat, mula-mula sekali yang akan diterik, akan diambil khusyuk. Khusyuk tu hilang. Bila sebut khusyuk tu, kita tahu lah ilmu apa. Itu inti bagi ilmu tasawuf. Waktu diterik mula sekali. Akhir sekali barulah diterik semayang. Orang tak semayang dengan ujung sekali tak. Baru hilang al-Zubair. Tapi mula-mula sekali akan diterik, akan dihilangkan dari rumah ni, khusyuk dia tu. Tasawuf tu hilang. Dan banyak fenomena panjang lah. Jadi ni Ustaz, kalau kita kasih dia orang awam, tak awam tu, tak apa penting sebab orang awam pun kita ni lagi tidak disebabkan pada dosa-dosa dalam Ustaz. Ya, Jadi sebelum di awal-awal ni kita belajar. Ya. Dia kata tasawuf ni fardu. Ya. Betul tak? Betul. Fardu. Jadi setiap orang kita belajar kata. Ya. Ada bahagian fardu ain. Persoalan ni, apabila kita kata fardu ain ni, adakah ulama-ulama kita semua Islam sepakat memang fardu ain? Dia macam saya kata tadi lah. Ulama-ulama yang mengaji tasawuf ni dia kata gitu lah. Ada mengaji tu dia kata tak. Ada mengaji tu. Tak kata apa dah. Memang ada. Model tu tetap akan ada. Model tu tetap akan ada. Tak nak kata apa. Tetapi kita peganglah kepada alim ulama yang kita percayai. Nak tahu percaya tak percaya, tengok pegangan terhadap Quran Sunnah dan tafsiran itu macam mana. Pokok bakal dia akan balik kepada Al-Quran dan Sunnah dan cara penafsiran dia. Jadi yang menafikan tasawuf sebenarnya, kalau kita perhatikan dalil-dalil dan tentang tasawuf melampau dalam Al-Quran dan hadis. Melampau. Tapi tak kata apa. Ada orang kata ilmu tu tak ada. Tak kata apa.
Jadi itu lumrah perjalanan hidup umat ni tak nak lagi. Bahkan Nabi berikan barang dah. Nak kata, kena lalu. Kita ni sekalipun kita tak suka benda tu, tapi kita kena terima kenyataan benda tu akan berlaku. Bila Nabi sebut, macam contoh tadi lah, Nabi sebut benda-benda perkara yang di antara urusan agama ni, atau yang mula sekali akan diterik, khusyuk. Maksudnya benda tu akan berlaku. Tak nak lagi. Jadi kita tak nak supaya jangan berlaku. Itu kita kena ada dua pandangan tadi tu. Pandangan batin kita kena tetap terima bahawa ini akan berlaku. Pandangan marifat kita, pandangan batin qalbu kita, keyakinan kita. Bila berlaku dia kata apa lah. Tapi pandangan syariah zahir kita kena berusaha supaya jangan berlaku. Kena cari jalan supaya jangan berlaku. Maka di situlah taklif syara' ni. Taklif syara' sebagai kita berusaha supaya jangan berlaku. Di situlah tempat dosa pahalanya, ukurannya. Tapi kenyataan itu tetap akan berlaku. Bila berlaku, kita kena terima sebagai satu takdir Allah. Ini dikatakan orang mukmin ni dia pandangnya dua mata. Satu mata batin yang pandang pada hakikat takdir Allah dan rahsia dia tu. Bila sampai masa jadilah dia yang kata apa dah. Tetap kena terima. Tapi pandangan zahir kita tetap kena cari jalan jangan supaya jangan berlaku. Bila sampai berlaku dah, kena terima. Ni payah. Payah nak gabung dua tu. Pakai dua. Mengekali atas dosa yang besar, kata Abu Hasan Syazili. Ni ulama besar dari Mesir. Dan iaitu tiada tahu, yakni tiada sedar akan dirinya itu dosa. Tidak tahu. Tidak tahu itu pun satu dosa. Tidak mengerti, tidak belajar. Dan inilah murad yakni yang dikehendaki dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang naqal daripada setengah ulama yang arifin. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis kita akan tengok satu fenomena, nakabanya batin dia tak ada, khusyuk dia tak ada, payah tak ada, maka aspek zahir je yang jadi, yang berlaku. Hadis memberitahu ini fenomena akhir zaman yang akan berlaku. Saya nak kaitkan je lah, bahawa bila orang awam ni, orang yang tak cara dah tentang, tak tahu dah tak melihat tentang dosa-dosa batin, dia hanya mengambil hal tentang dosa zahir saja. Jadi akhir zaman akan timbul model ini, dan disebut dalam hadis Nabi tentang kelompok-kelompok macam ni akan timbul. Antaranya hadis yang kita dengar, antaranya bila kita dengar hadis seperti ini, kita fahamlah kedudukan yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirhum. Mereka baca Quran, maksudnya dari segi zahir Al-Quran mereka hafal, mereka tahu, mereka faham, mereka mengaji, tapi la yujawizu hanajirhum, tapi Quran tu tak sampai dalam qalbu mereka. Mereka dah amal tu, dah melihat. Mereka tahu, tapi bukan pakaian, bukan jadi pakaian, bukan jadi pengamalan, bukan jadi pakaian. Jadi ayat Quran tu mungkin akan jadi permainan satu hari akan datang. Kan jadi gitu. Saya dah kata apa? Disebut lagi apa ni? Yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysa minhu fi syai'. Ini antara tanda-tanda Nabi sebut. Mereka berbicara menggunakan hadis Nabi, hadis sama hadis Nabi. Wa laysa minhu fi syai', tapi mereka sendiri tak ada bahagian, tak pakai pun hadis. Jadi mainan jadi adik. Jadi mainan kan benda tu tak ada. Kalau tak ada tasawuf pengisian kalbunya tak ada. Benda tu duduk luar je. Maka untuk jadi mainan dan sebagainya, bukan untuk pakaian, bukan untuk mereka menghayati tak ada. Ini akan berlaku fenomena ni. Maka ada sebut dalam riwayat yang lain lagi, satu fenomena macam mana? Nampak orang zahir ni nampak memang keagamaan tu tinggi, tapi rupanya rosak batin. Tu'jibunahum, kata Nabi. Sehingga Nabi sebut fenomena akan timbul, la salatukum ka salatihim. Solatmu tidak setara solat mereka tu. Maksud ada satu kelompok mu sekalah kerana mereka ni lebih hebat dari segi itu. Wala siyamukum ka siyamihim. Puasamu tak setanding puasa mereka tu. Maksudnya lebihnya timbulnya satu kelompok nampak penampakan zahir itu solat lebih, sehingga Nabi kata puasamu solatmu tak setara mereka tu lebihnya. Tapi Nabi nak beritahu kelompok ni bukan kelompok sehat, kelompok tak sehat.
Kelompok nasihat. Tapi pendapat Kang Zuhri memang hebat. Tunjibunahum wa tunjibuhum anfusuhum, kata Nabi. Merasa kagum terhadap mereka tu. Dari segi penampakan keislamannya, mereka heran. Tapi mereka sendiri rosok dari segi mereka bangga dari segi mereka sendiri. Yakin. Ini benar-benar ke zaman kat timur. Ni samalah yang disebut oleh Syekh Abdul Samad, yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kat timur mana-mana. Puncanya kerana mereka ni tak mengaji tasawuf tasawuf. Kalau apatah lagi mereka angkat tasawuf ni, ada setengah menyesatkan tasawuf pun lah. Bukan saja tak ada, disesatkan, dianggap ajaran yang sesat. Ada macam-macam lagi lah. Mereka tidak boleh lah berlaku hari ini. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk mengekalkan ilmu ini, sekalipun dalam kelompok yang kecil. Kerana Nabi SAW telah beri jaminan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Lan tazal la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Sentiasa akan ada satu kelompok dari umat aku ni mengekali atas perjalanan yang dulu. Tetap akan ada. Cuma dalam bentuk kelompok-kelompok yang halus, yang kecil lah. Pupuk tak pupuk, tetap akan ada. Sepanjang zaman tetap akan ada. Hatta ya'ti amrullah, kata Nabi, sehingga datang hari kiamat. Tetap akan ada. Cuma kecil-kecil lah. Jalur-jalur halus lah. Dan inilah murad dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang nakal daripada setengah ulama yang arifin. Jadi Imam Al-Ghazali meriwayatkan, menakalkan kata-kata ni daripada kata-kata ahli ma'rifat. Man lam yakun lahu nasibun min ilmi al-qawmi yuqafu alaihi su'ul khatimah. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Artinya, barang siapa tiada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi. Contoh, kita nak kata contoh, dia tu tak molek tapi kadang-kadang kita rasa molek. Contoh pun ni, benda tu buruk tapi learning benda tu nampak, pada orang mungkin orang nampak molek benda tu. Yang kita ni, aku nak buat satu madrasah, masjid, aku nak buat satu masjid, supaya orang akan kenal aku sampai aku mati. Nak buat satu masjid tu baguslah, tapi bila ada hasrat supaya sampai orang kenal sampai aku mati, itu jadi buruk lalu dah. Jadi uduh lalu dah. Kita tak perasan. Aku buat benda ni, contoh, buat sekolah ke apa ke, biar menjadi kenangan orang ingat sebab kita. Kita nak gitu tu, habis batal habis kebaikan kita. Apa kan? Tapi kita mengaji ilmu ni, habis bankrupt kita akhirat. Dunia orang sanjung lah. Akhirat lagi muflih kita. Na'udzubillah min zalik. Nak kabur kita mengaji ilmu ni. Boleh jadi gitu. Tapi kalau dia buat, dia tidak mengharapkan itu, tiba-tiba orang sanjung, tak ada masalah. Tapi bila dia sendiri menginginkan tu, habis kosong dia. Dia sikit je. Contoh nak beritahu. Ni. Mata musirun alal kabair. Dia mati dan kadang dia kekal dalam melakukan dosa-dosa. Apa dia sedar? Kita mengaji ilmu ni boleh jadi macam tu. Baik, kata Imam, barang siapa yang tiada baginya daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi, dia tak ada pengetahuan tentang ilmu ahli tasawuf, tak mengaji langsung, tak ada ilmu. Nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. Dia mati dan kena hijab sedar, sebab dosa mati ni banyak juga. Banyak juga. Dia mati dalam keadaan keburukan, su'ul khatimah. Zahir nampak molek, tapi batin dia punya buruk banyak. Banyak buruk. Macam pelang lah, luar molek, koyok, banyak ulat dalam. Kira-kira tak boleh makan benda molek. Orang yang ulat tu banyak dah. Ulit-ulit luar tu molek, comel nampak. Potong-potong tak ada usul. Benda tak ada sejuring pun boleh pakai. Allah jangan habis. Boleh jadi. Jadi benda ni sikit sangat je.
Banyak saya beri contoh tadi lah. Benda tu tak ada masalah pun kita buat menjadi kenangan, tak apa. Tapi biar kita tidak jadikan itu sebagai kemahuan kotak kita. Tak ada masalah lah. Orang ingat. Kita diajar dalam ministry Islam ni, dalam arus perdagangan ni, kita ajar gitu. Kita kaji ilmu ni. Paling kini, dia kalau kita buat di rumah masjid, bagi mana masjid pada paling kalau semua tu. Jadi mana benda tu saya tak kita menarik buat Malaysia kita nak buat. Jadi mana Islam ni Portugis. Ini saya tengok macam perbezaan kita ada dengan orang yang sufi dengan orang kita ni. Orang sufi ni dia buat benda ni tidak masuk tidak Yesus, tidak pilih ke. Dia buat untuk kerja Allah Ta'ala. Tapi kita ni waktu tak ada motivasi. Tambah serangan ke nak suka buat benda tu. Motivasi tu bagus, cuma kena perjelas sikit lagi. Dengan masuk susul tasawuf ni. Jadi dorongan orang supaya buat kebaikan tu bagus, tak payah nafikan. Tapi kena lapis ke tasawuf ni. Supaya dia tak terbabak macam tadi tu. Dia tak terbabak belajar dan lain. Maksudnya kalau bekas kerak itu ada kemungkinan lah, boleh jadilah. Dorongan saja. Tapi tak ada penjelasan tasawuf, berkemungkinan orang terbabit dulu tadi. Dia akan buat benda ni dengan harapan menjadi sandungan orang. Penuh jangan tadi. Tapi kalau dia ada tapi sangkut tasawuf ni, dia akan jadi kebaikan lah. Dia akan, kebaikan yang dibuat tu tetap akan jadi amal soleh yang baik lah. Padahal ia taubat daripada maksiat yang batin. Yakni mati di dalam maksiat, padahal ia taubat daripada maksiat yang batin. Yakni dia tidak taubat daripada maksiat yang batin. Jadi yang dikatakan sebagai su'ul khatimah tu, dan dia dalam hati dia banyak maksiat yang batin tapi tidak taubat. Ayat tiada taubat daripada maksiat yang batin. Inilah martabat orang yang awam. Jadi yang dimaksudkan dengan orang awam dari satu sudut ini, iaitu orang yang hanya memberikan perhatian kepada amalan-amalan zahir saja. Perintah yang zahir, larangan yang zahir. Aspek-aspek batin tidak cari dan melihat. Maka berlakulah yang dikatakan tadi. Maksudnya orang seperti yang dikatakan oleh Syazili, dia tak berkecimpung dengan ilmu ahli tasawuf ni, dibimbang dia mati dan kerana dia mengekali dosa besar tanpa dia sedar. Dan demikian juga disebut oleh Al-Ghazali rahmatullah alaih. Baik, ada pun martabat orang yang khawas, martabat orang yang khusyuk ni. Maka iaitu ia taubat daripada maksiat yang batin. Maksud yang zahir itu sudah tentulah. Maka lebih daripada itu dia juga taubat daripada maksiat yang batin. Yakni daripada dosa yang di dalam hati. Dia juga bertaubat terhadap dosa-dosa dalam hati. Iaitu ia taubat daripada ujub, dan taubat daripada riak, dan daripada kibru, yakni takabur, dan daripada hasad, dan barang sebagainya. Banyak. Kalau disebut sebelum ni oleh Imam Ghazali, dia ada 10,000 buat kasar. Daripada 10 tu cabang lagi. Sifat-sifat mazmumah dalam hati. Banyak. Maksudnya sebagaimana amalan zahir pun banyak, amalan batin pun banyak juga. Daripada segala maksiat yang batin yang telah tersebut di dalam bab Ajaibul Qulub pada bicara muhlikat dahulu itu. Jadi perkara ini sudah disebut sebelum ini dalam bab mengenai tajuk Ajaibul Qalbi ini, dalam perkara mengenai muhlikat, perkara-perkara yang merosakkan, yakni sifat-sifat mazmumah yang merosakkan seseorang. Jadi kesimpulannya bahawa taubat orang yang khusyuk ni, iaitu dia bukan saja dia taubat atas kesalahan zahir yang dia buat, tapi juga dia taubat daripada kesalahan-kesalahan batin. Orang yang hanya taubat tentang kesalahan-kesalahan zahir saja, maka taraf orang awam. Baik, ada pun martabat orang yang khawasul khawas. Orang ni golongan yang lebih khusyuk lagi, maka bagaimana bentuk taubat? Maka iaitu taubat daripada segala yang melalaikan zikrullah. Ni pada orang kita, orang ramai kita tak jadi kesalahan. Taubat daripada kelalaian hati.
Kita lalai tak ada masalah, tak dosa, kecuali pada tempat-tempat yang wajib kita ingat macam solat lah. Itu menjadi kewajipan. Dah betul imam tadi, menjadi kewajipan kita mengkhusyukkan hati, berusaha untuk mengkhusyukkan hati sekadar yang kita boleh buat. Jadi kalau kita lalai kat situ, maka atas fatwa Ghazali itu berdosa lah. Kalau terutamanya orang membiarkan dirinya lalai dalam sembahyang dengan sengaja, dia sengaja untuk fikir benda lain, maka atas fatwa Ghazali berdosa lah dia. Jadi ada pun dalam keadaan biasa ni, lalai hati itu tak jadi kesalahan pada kita. Tapi pada orang-orang yang khusyuk ni, pada mereka jadi kesalahan. Jadi mereka bertaubat daripada perkara itu. Yang pada orang ramai ni bukan satu kesalahan. Ada pun yang dua tadi itu, martabat orang yang awam, martabat orang yang khusyuk, dua-dua tu merupakan membabitkan kita semua. Maksudnya maksiat yang zahir terlibat dengan kita, maksiat yang batin pun terlibat dengan kita juga. Menjadi kewajipan kita untuk berusaha meninggalkan dia. Adapun yang ketiga ni tidak membabitkan kita lah. Kerana taubat orang yang khawas ni, iaitu dia taubat daripada kelalaian hati. Hati dia ghaflah, hati dia lupa terhadap Allah. Pada mereka tu dianggap kesalahan, lalu mereka taubat. Ini taubat golongan yang lebih khusyuk. Jadi pada orang awam, dia ni bukan kesalahan. Yang ni taubat ia daripada segala sesuatu yang terkhatir di dalam hatinya, yang terlintas dalam hati dia, yang lain daripada Allah Ta'ala. Mari terlintas lain daripada Allah Ta'ala, mereka anggap itu sebagai satu kesalahan. Contohnya macam mana? Mereka tengok tentang nikmat rezeki, mereka lupa bahawa ni mari dari Allah. Pada mereka anggap satu kesalahan. Bila berlaku takdir, mereka lupa ini sebagai satu ketentuan Allah. Ghaflah, mereka anggap itu satu kesalahan. Pada kita tak ada masalah itu. Jadi orang yang bertaubat dalam bentuk yang macam ini, itulah martabat orang yang lebih khusyuk dalam kalangan orang yang khusyuk. Yang ini benda itu bukan kesalahan pun pada orang awam. Tapi pada orang yang khusyuk, pada mereka diangkat satu kesalahan lah, dan mereka taubat. Yang di dalam hati, yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana ibadat mereka itu sentiasa hadir hati kepada Allah. Mereka ni, kedudukan mereka ni, hati mereka ni sentiasa nak ingat, hadir, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini martabat mereka. Jadi kalau mereka terlepas daripada perkara itu, mereka anggap satu kesalahan pada mereka, dan mereka bertaubat. Dan syuhud akan Allah Ta'ala. Jadi hati mereka ni sentiasalah memandang kepada Allah, dengan arti bila mereka melihat kepada alam semesta ni, pandangan mereka tidak putus mengaitkannya dengan Allah. Itu maksud syuhud tu. Apa saja yang berlaku, mereka pandang itu adalah sebagai satu perbuatan Allah, satu kenyataan di antara kenyataan-kenyataan yang Allah zahirkan, ataupun satu tajalli. Contohnya tengok orang ni mati, itu dia ingat Allah yang mematikan dia. Tengok orang ni panjang umur, dia hidup di panjang umur. Jadi apa-apa yang berlaku tu mengingatkan dan menghubungkan mereka kepada hakikat asal, iaitu perbuatan Allah. Orang gini ni. Jadi bila berlaku satu keadaan, dia lupa benda tu. Dia tengok kematian, hidup sekarang, dia tengok sebab-sebab, kena racun lah, itulah ni. Dia lupa kepada Allah. Pada mereka satu kesalahan. Pada kita tak ada masalah. Jadi mereka ni akan taubat. Kalau berlaku begitu, mereka akan taubat. Maka jika ingat di dalam hati mereka itu sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, sekiranya berlaku pada mereka ni, maka lazim mereka itu taubat daripada yang demikian itu. Maka mereka bertaubat, mereka beristighfar. Bila hati mereka ghaflah, lupa tengok sesuatu perkara itu kepada punca asal dia, punca asal dia. Pada kita bukanlah satu kesalahan. Maka lazim mereka itu taubat daripada yang demikian itu, kerana bahawasanya adalah yang demikian itu dibilangkan dosa pada martabat orang yang khawasul khawas. Pada mereka dianggap macam dosa. Sama macam qiyamul lail juga. Qiyamul lail ni pada kita sunat. Tak buat apa, tak apa.
Tapi pada golongan Nabi, para Nabi dan Rasul wajib. Menjadi kewajipan Qiyamul Lail. Kita tahu, kita sunat aja. Jadi kewajipan itu pada martabat mereka lah. Jadi dibilangkan dosa pada martabat orang yang khawasul khawas, yang arifin, yakni ahli ma'rifah lah, golongan yang khusyuk daripada sejumlah golongan yang khusyuk. Maksudnya orang yang khusyuk tadi tu ada kelompok yang lebih khusyuk lagi dalam. Mereka ni ahli ma'rifat. Baik, seperti kata Syekhul Islam Zakaria rahimahullahu ta'ala, jadi Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, di dalam Fathur Rahman Syarah Ibn Raslan, ia nakal daripada Sayyidina Umar Al-Farid. Sidi Umar Al-Farid di dalam ia munajat akan Allah Ta'ala dengan katanya. Jadi ini kata-kata ni punca dia daripada Sidi Umar Al-Farid. Ini salah seorang tokoh sufi, salah seorang tokoh ahli tasawuf lah. Baik, dalam munajat dia tu apa yang dikata? Walau khatarat li fi siwaka iradatun ala qatili sahwan qadaitu biriddati. Artinya, dan jikalau terkhatir bagiku, terlitah dalam hati aku, terlitah, mari dalam hati, berkehendak di dalam sesuatu yang lain daripadamu, hati aku ada pautan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, terlitah mari gitu, pautan, ingatan dan pautan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam hatiku, yakni jikalau bergerak di dalam hatiku, bergerak akan sesuatu yang lain daripada Allah, mari lintasan yang melupakan diri daripada Allah Ta'ala, pautan ingatan dia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, mari khawatir lintasan gerakkan hati gitu. Padahal aku lupa akan Allah Ta'ala, nescaya aku hukumkan akan diriku dengan murtad. Aku letaklah diriku macam murtad. Tapi bukan murtad asli lah, murtad pada martabat dia, atas nama je. Hakikatnya bukanlah murtad macam orang murtad yang berlaku pada kisah murtad tu. Tapi nak khabar mereka ni, bila berlaku gitu, mereka menghukum tadi mereka sebagai murtad. Jadi ini adalah pelakuan bagi orang yang khusyuk dari kalangan orang yang lebih khusyuk. Jadi demikianlah dijelaskan oleh Syekh Abdul Samad tentang martabat-martabat taubat tu. Kalau kita berkait dengan kita, kalau dua utama tu, awam dan juga khusyuk. Jadi kalau kita bagi awam saja dah cara buat khusyuk, kita tanggung banyak perkara. Jadi sekadar itu saja dulu, dan insyaAllah akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Ini berhutang mungkin tak ada sekaligus, saya telah dibuatkan di luar. Aku lupa oleh hadal wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.